InsyaAllah kita sambung lagi dengan kitab bimbingan mukminin pada mencari ridha Rabbul Alamin, iaitu karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan kita masih lagi dengan bab riya. Itu kita bercakap tentang martabat riya. Yang paling buruk riya itu ada sampai boleh membatalkan akidah. Bila mana di lidahnya saja dia mengucap dua kalimah syahadah, tetapi di hatinya ingkar, dia jatuh munafik. Dan satu peringkat munafik ini ataskan dia boleh membatalkan akidah. Ini kita tengok pula tujuan riya, kenapa seseorang itu terjatuh ke dalam riya. Moga-moga Allah Ta'ala memelihara kita daripada penyakit hati ini yang sangat bahaya. Imam Ghazali dia banyak panjang perbahasan dia tentang riya ini, tajuk-tajuk yang diberi perhatian yang lebih oleh Imam Ghazali. Sebab apa? Sebab sangat penting. Kenapa sangat penting? Sebab kita banyak habis masa kita beribadat tetapi tidak diterima Allah. Maksudnya kita suka amal budi kita diketahui orang, kita suka amal baik kita dipuji orang. Dan akhirnya macam saya cakap tadi, bila ramai manusia dah melihat, mungkin Allah Ta'ala tidak pandang lagi. Sebab yang kita cari sebenarnya bukan perhatian Allah, tetapi perhatian manusia. Jadi akhirnya ibadat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rasa macam sampai berita umum kita ni rajin main masjid, atasnya duduk dalam majlis ilmu, rasa macam selamat dah. Dia panggil SS, tapi syok sendiri. Rasa ustaz, rasa dalam hati dah pun mungkin syurga yang paling rendah ni sekurang-kurangnya ada lepas pun. Maksudnya kita ada rasa macam tu. Tuan-tuan sekalian, takut-takut nanti bila kita terima buku amalan kita, tak ada apa rosak habis amalan kita ditolak Allah. Salah satu puncanya adalah riya. Maksudnya kita semua orang suka dipuji, semua orang suka tuan-tuan sekalian dibalas budi, semua orang suka amalannya baiknya diketahui. Tapi Nabi dah beritahu, kamu suka makan, tapi dalam makanan itu ada racun. Yang beritahu itu daripada sumber yang dipercayai, yang sangat tahu tentang makanan tersebut. Di sebalik kelazatan makanan tersebut adanya racun. Adakah kita nak makan juga? Boleh dalam hal-hal yang lain kita boleh dipuji, kita boleh dihargai, tetapi dalam khususnya dalam bab ibadat yang sepatutnya kerana Allah, tidak boleh terusik dengan niat-niat yang lain, walaupun sedikit. 0.5 pun tak boleh, 0.4 pun tak boleh, 0.1 pun tak boleh. Kena 100% kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Payah Ustaz? Ya payah, tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui, Dia Maha penyayang, Dia Maha pengampun, Dia yang mencipta kita, Dia mengetahui kesungguhan kita. Saya selalu sebut PDLT, perbaiki diri, lakukan terbaik. Jangan suka mencipta alasan, payahlah Ustaz, begini begitu, tapi tak ada langsung perubahan dalam hidup kita. Maksudnya kita ni yakin ataupun tidak, kita ni berusaha ataupun tidak. Jangan kita asyik susah payah tapi tidak ada usaha dan ikhtiar. Ini penting tuan-tuan sekalian. Saya pesan kepada diri saya, biar ada kekurangan, pastinya ada kekurangan. Biar ada tuan-tuan sekalian kecacatan, pastinya ada kecacatan. Hati kita ni tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala Maha tahu. Tapi persoalannya kita ada usaha tak? Maksudnya memperbaiki amal ibadat kita. Sebab tu Nabi selalu pesan lepas solat jangan tinggal. Allahumma a'inni ala
ala zikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Maksudnya wa husni ibadatik, iaitu memperbaiki ibadat kita. Antara kaedah cara memperbaiki ibadat iaitu membersihkan ibadat kita daripada sebarang perkara yang boleh memusnahkannya. Antaranya adalah riya. Ini tuan-tuan sekalian, sebenarnya riya ini penyakit hati. Sebab kita sikit-sikit apa orang kata, sikit-sikit apa orang kata. Hidup kita ni tak ada nilai pada diri kita sendiri. Kita dinilai oleh manusia. Teruklah kita tuan-tuan sekalian duduk bergantung kepada nilaian manusia. Hari ini mungkin dia nilai kita baik, esok mungkin dia nilai kita teruk, hidup kita penat. Kenapa kita tidak meletakkan hanya nilaian Allah yang kita ambil kira? Biasanya kalau nilaian Allah Ta'ala itu baik, baiklah nilaian manusia. Tapi yang kita utamakan nilaian manusia dan kadang-kadang teruk sangat pada nilaian Allah. Mana yang lebih utama ni? Allah kah ataupun manusia? Allah lah Ustaz. Cakap ya, percaya ya, tapi melihat kepada akhlak dan perbuatan yang terzahir adalah sebaliknya. Yang penting, yang kita tekan dan pentingkan adalah pandangan dan perhatian manusia, walaupun kadang-kadang mengundang kemurkaan Allah. Maknanya kita percaya lain, kita buatlah lain. Sebab tu kita tak ada ketenangan, tak ada kelezatan dan kemanisan dalam hati kita. Sebab terlalu banyak konflik dalam hati kita, bercanggah value yang kita pegang dengan tingkah laku yang kita lakukan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk kepada tujuan riya. Ini kita jangan nampak orang atau semua biarlah orang ni tuan-tuan sekalian, dosa dia itu dia dengan Allah. Dia akan jawab nanti. Kita ni yang memudaratkan kita iaitu aib kita, aib mereka-mereka yang duduk di bawah. Tanggungjawab kita. Kita sediakan jawapan. Sebab setiap orang ada soalan masing-masing. Soalan tak sama. Diri kita soalan lain, orang lain soalan lain. Jawab ikut kehendak soalan. Atasnya kita tak perlu sibuk menyediakan jawapan-jawapan untuk soalan orang. Kita harus cuma menyediakan jawapan-jawapan untuk soalan-soalan yang mungkin ditanya kepada kita. Itu yang harus kita tumpukan, bukan kita sibuk dengan soalan orang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dengan sebab soalan tak sama, tuan-tuan sekalian, kes tadi pun tak sama, maka jangan tipu jawapan. Jawab ikut kehendak soalan. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ada tiga tingkatan riya. Bila menyebutkan tentang tujuan ni, ada tiga tingkatan tujuan riya. Yang pertama, ini yang paling teruk, yang paling dimurkai Allah, iaitu untuk mencapai sesuatu dengan jalan melakukan maksiat, seperti orang yang mengamalkan ibadatnya secara riya. Dia buat bukan kerana Allah, dalam hatinya ada niat-niat yang lain, dia melahirkan takwa dan wara'. Ini tuan-tuan sekalian topiknya takwa dan wara'. Sedangkan tujuannya agar disebut sebagai seorang yang amanah. Tapi yang apa dia nak, iaitu orang kata dia bagus, dipercayai, boleh diberi amanah, sehingga dia diberi pangkat dan darjat, atau diserahi kuasa untuk membahagi-bahagikan zakat, supaya dia boleh mengelabui sebahagian daripada harta itu. Ini kena jaga tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita dipercayai, kita boleh kita pegang sesuatu institusi, akhirnya kita menyalahkan dana ataupun funding institusi tersebut untuk kepentingan diri kita. Persoalannya
diserahkan amanah orang kepadanya, lalu dia menggelapinya. Maksudnya dia menggunakan agama untuk tujuan-tujuan maksiat. Maksudnya khianat, khianat. Ini amat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Mereka ini dibenci oleh Allah kerana telah menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai tangga untuk menyampaikan kepada perbuatan maksiat. Ini tuan-tuan Imam Ghazali sebut ni 800-900 tahun yang lalu. Maksudnya perangai manusia sama. Waktu itu Islam berada di kemuncaknya. Imam Ghazali sebut ni. Sekarang pun kalau kita tengok, maksudnya kita muhasabah juga. Kadang-kadang kita diberi amanah, misalnya mahad tahfiz dan sebagainya, institusi, yayasan dan sebagainya, tapi kita kutip sumbangan, akhirnya kita menggunakan untuk kepentingan peribadi. Maksudnya setakat ini tak ada lagi audit misalnya. Itu kadang-kadang tapi kalau cuba dibuat audit dan sebagainya untuk melihat ketulusan ini, maka pada ketika itu insya-Allah pengurusannya akan menjadi lebih baik. Samalah halnya dengan orang-orang yang melakukan maksiat secara terus-menerus lalu menunjukkan dirinya beramal soleh dengan tujuan menolak lembahan orang terhadap. Ada orang yang dikenali sebagai seorang yang tidak baik, tapi dia boleh tutup. Dia tutup dengan buat ibadat, dia solat jemaah, dia sedekah, rakam, buat live. Tuan-tuan sekalian, maka hilang dan terpadamlah tuan-tuan sekalian maksiat yang dia lakukan. Ini sama saja. Yang tadi dia menggunakan ibadat untuk nak tutup dia punya maksiat. Ada orang dia buat maksiat, dia tutup tuan-tuan sekalian dengan apa? Dengan ibadat. Ini lebih kurang sama. Dua kali 5. Kedua-duanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga kita tidak terjatuh dalam golongan yang sebegini. Na'udzubillah min zalika. Kena fikir akhirat, fikir panjang sikit. Kita kena fikir panjang sikit maksudnya. Dan orang yang beriman, dia bukan fikir panjang 10 tahun, dia bukan fikir panjang 20 tahun. Kalau kita nak rancang 10 tahun, 20 tahun, maksudnya in 10 years, in 20 years. Tapi orang yang beriman, dia fikir panjang sampai lepas mati. Maksudnya lepas mati nak jadi apa, nak ke mana, maksudnya itu sangat-sangat panjang fikirannya. Mungkin dunia nampak tuan-tuan tidak seindah mana, tuan-tuan sekalian, tetapi yang penting yang abadi, abadi. Kita tuan-tuan sekalian, kalau saya dapat analogi, kalau riak ni saya nak tunjuk kata kita ni muhasabah diri kita, kebodohan kita berniaga. Saya kata tadi, satu kebaikan Nabi kata boleh jadi 700. Satu kebaikan jadi 700 kebaikan bercabang-berpecah. Kata tuan-tuan masuk duit, kata tuan-tuan sekalian, RM100. RM100 dalam tabung masjid itu besar tuan-tuan sekalian. Dan bila besar, tuan-tuan sekalian, benda ni bukan wajib lah. Tuan-tuan sekalian, benda ni sunat. Sunat besar pula tu, dia jadi kelebihan. Bila dia jadi kelebihan, hati dan lidah meronta-ronta untuk diketahui orang. Jadi tuan-tuan buatlah 100, tuan-tuan saya 1,700, 100 kali 700 jadi 70,000. Maksudnya pahala Tuhan bagi 70,000. Tapi kita katai mulut kita nak cerita, nak tunjuk ke orang untuk dapat perhatian orang, pujian orang. Tuan-tuan harga berapa tuan-tuan bayar pujian dan perhatian orang tersebut? Yang sekejap, sesaat itu, berapa tuan-tuan bayar? Tuan-tuan bayar dengan 70,000. Maksudnya apa? Maksudnya batal lah. Maksudnya ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan itu batal.
Sebab tuan-tuan beli dengan perbuatan baik itu pujian dan perhatian manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, tuan-tuan, kita bangun malam, sembahyang tahajud dan semua. Tuan-tuan, pahala besar. Waktu itu Allah Ta'ala berbangga dengan hamba-hambanya yang bangun malam. Wahai malaikat, tengok mereka minta apa, aku bersedia untuk menunaikan. Tiba-tiba kita ambil handphone, salam tahajud. Kita orang duduk tidur, kita duduk bagi salam. Ya Ya Allah, untuk nak dapat perhatian manusia, kadang-kadang belum pasti manusia kisah dengan kita, ataupun manusia akan kutuk kita lagi. Allah, nak riak lalu, bukan dipuji, malah dicela pula. Tapi untuk semua ini kita bayar dengan ibadat kita. Ini perniagaan apa ni? Bayar dengan harga yang terlalu mahal untuk mendapatkan harga yang benda yang sangat murah nilainya. Bayar dengan sesuatu yang abadi untuk mendapat sesuatu yang sementara maksudnya. Ini perniagaan apa? Perniagaan yang sangat merugikan. Dan ini yang kita selalu buat. Bayar mahal tapi dapat, ada orang tahu kita dapat ciput, maksudnya dapat sikit. Tapi itu juga yang kita tak rasa lagi. Hidup ini adalah perniagaan. Nanti bila masuk dalam baru kita tahu, ya Allah, transaction apa ni? Banyak potong ni. Bayar apa ni? Allah bayar sesuatu. Akhirnya kita mengundang pula yang funding kita tu Allah. Kita tak ada apa-apa milik kita. Nyawa kita, tubuh kita, kehidupan ini semuanya ditanggung oleh Allah. Funding dia kan? Iaitu Allah. Tiba-tiba tertaskan, kita tak beradab dengan yang beri dana kepada kita. Nyawa kita, keupayaan kita, tertaskan, kita lari jauh daripada punca kebahagiaan, punca kekuatan, dengan sebab kita mengundang kemurkaan Allah. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini penyakit hati yang akhirnya membawa kepada penyakit fizikal. Tuan-tuan sekalian, kita jadi susut, kita semakin jauh bila Allah Ta'ala murka. Apa makna Allah Ta'ala murka? Allah Ta'ala adalah punca segala kebaikan, dia punca ketenangan. Kalau dia marah, kita semakin jauh daripada punca, semakin jauh daripada ketenangan. Allah Ta'ala adalah kekuatan. Bila Allah Ta'ala murka, kita semakin jauh daripada kekuatan, sumber kekuatan, kita semakin lemah. Allah Ta'ala adalah kemuliaan. Jika Allah Ta'ala murka, kita semakin jauh daripada kemuliaan, kita menuju kehinaan. Allah Ta'ala adalah kepandaian. Kita jauh daripada puncak, kita semakin jahil dan semakin bodoh. Maksudnya, sebab kita semakin jauh daripada puncak, semakin jauh dan semakin jauh daripada puncak, apa dah jadi yang kita hilang puncak. Apa makna hilang puncak? Hidup jadi susut, masalah jadi banyak. Allah Ta'ala pecahkan masalah kita, akhirnya menjadi banyak, dan kita pula hilang puncak, hidup jadi serabut, dan akhirnya membawa kepada penyakit-penyakit yang lain, stres, tertekan, darah tinggi dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu nak cari bahagia ni bukan jauh, bahagia adalah di hati. Dan tahap kebahagiaan kita sebenarnya bergantung kepada tahap keyakinan kita kepada Allah. Lagi yakin kita dengan Allah, yang lagi tenang kita. Lagi kurang keyakinan kita dengan Allah, lagi tidak tenang kita. Sebab itu orang saya dulu tengok orang yang hebat-hebat, guru dan sekalian, mereka yang hebat, mereka berdoa kepada Allah, sentiasa berdoa. Kita pun boleh amalkan doa, angkat tangan berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, putuskan kebergantungan aku kepada makhluk dan biarkan aku bergantung semata-mata kepada. Ini adalah tuan-tuan sekalian tips nak bahagia, nak tenang, iaitu bergantung sebenarnya kepada Allah. Ustaz,
Pergi jumpa doktor tak? Pergi lah. Tadi Ustaz kata bergantung kepada Allah. Allah Ta'ala suruh. Kalau sakit, ubat. Kalau nak berjaya, kena usaha. Tapi bukan ubat itu yang menyembuhkan. Bukan usaha itu yang menjayakan. Yang menjayakan Allah. Jadi kenapa usaha? Usaha itu, ikhtiar itu ibadah. Tuhan suruh. Tetapi kebergantungan kita semata-mata kepada Allah. Nak jumpa doktor, ya, minta dengan Allah. Pergi jumpa doktor, dah jumpa doktor, minta dengan Allah lagi. Bila habis jumpa doktor bagi ubat, minta lagi dengan Allah. Supaya tindakan kita itu betul, ubat yang kita dapat itu mujarab, dan kita disembuhkan oleh Allah. Maksudnya ikhtiar itu disuruh Allah. Tapi kebergantungan kita itu mesti semata-mata kerana Allah. Ini tipsnya tenang je. Kita kisah apa-apa. Sebab kita rasa kita ni diperhatikan, kita rasa kita ni dipelihara, dekat dengan Allah, dijaga oleh Allah. Sekarang kita banyak bergantung pada diri kita sendiri, usaha sendiri, nak selesai masalah sendiri. Atasnya kita manusia lemah, kita tak mampu. Allah Ta'ala bagi masalah kat kita, bukan dia suruh kita berdikari, dia suruh kita bergantung kepada dia. Panggil dia Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Itu jawapan yang dirahmati Allah sekalian. Apatah lagi kita sadar diri kita kepada makhluk, kita bergantung kepada makhluk, akhirnya kita terluka, kecewa, dan sekalian akhirnya kita sedih. Salah siapa? Bukan salah orang, iaitu salah diri kita sendiri. Bila kita meletakkan harapan pada sesuatu yang tidak pasti, letakkan harapan kita pada yang pasti, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Martabat yang kedua, rendah sikit, ringan sikit. Mencapai bahagian daripada kesukaan dunia. Boleh tak? Boleh. Harus. Tapi tuan-tuan sekalian, masalah dia guna ibadat. Ibadat itu untuk Allah, bukan untuk niat-niat yang lain, seperti kekayaan atau supaya dapat menikah dengan perempuan yang cantik atau bangsawan, lalu dipamerkan sebagai orang yang banyak ilmu atau banyak ibadatnya supaya sampai kepada ajal. Hebat sangat dia, warak sangat, selalu menjaga, terlalu menjaga. Tuan-tuan sekalian, apa hak Allah? Orang cakap, tapi niatnya untuk mendapat habuan-habuan dunia. Kita kadang-kadang lagi kena jaga juga ni. Kita buat, kita rasa lah, kita sendiri tahu mungkin. Kita bila orang puji kita kan, Allah, tak ada lah, saya ni siapa. Tuan-tuan jaga-jaga, kita sekalian, Allah Ta'ala mengetahui kita merendah dengan tujuan untuk meninggi. Jaga diri ya. Kita merendah dengan tujuan untuk meninggi. Sebalik kita rendahkan diri, kita sebenarnya menangkan diri kita supaya orang nampak warak, supaya orang nampak tawaduk. Allah Ta'ala tahu isi hati kita. Betulkah kita ini memang merendah diri? Takut ada lagi riak dalam diri kita. Sampai saya ni tak ada apa, tapi dalam hati sebab tu kita kena jaga. Sebab dia Maha tahu. Biar sesulit mana, sebaik mana kita suarakan, Allah Ta'ala Maha tahu keikhlasan kita. Sebab tu kita kena jaga. Ini juga riak yang terlarang, walaupun lebih ringan daripada yang pertama, kerana memperdagangkan. Dagang juga, dan kita jual ibadat kita, sedekah kita, kebaikan kita, untuk kita dapatkan bahagian-bahagian dunia kepada Allah dengan kesenangan dalam kehidupan dunia. Ini martabat yang kedua, ringan sikit. Sebab tadi memang untuk tujuan maksiat itu memang sangat dimurkai.
dimurkai Allah, yang ini pun dimurkai Allah Ta'ala juga. Apa-apa pun riak, saya nak sebut riak itu adalah syirik. Syirik itu adalah menduakan, dan menduakan itu adalah dalam ibadat terutamanya adalah kecurangan. Maknanya kita curang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Dia Maha tahu isi hati kita. Kita kalau bersama isteri, mungkin dalam kepala kita perempuan lain, isteri kita tahu dia marah, kecewa, terkilan dan sebagainya, tapi di atasnya Allah Ta'ala Maha tahu betapa banyak kecurangan yang kita lakukan di hadapannya. Nampak macam kerana diam, tapi hakikatnya dalam hati kita terlalu banyak nama-nama lain yang kita ingin klaim atasnya. Dan di hari akhirat kelak dia kata, you have done your claim, maksudnya kamu telah melakukan klaim kamu, tak perlu lagi kamu klaim dengan aku. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, ini martabat tujuan yang ketiga, bukanlah untuk mencapai bahagian dunia seperti di atas, tetapi takut kalau orang ramai memandang rendah terhadapnya. Mungkin dia expect dia ni satu level tinggi daripada orang awam, tak nak samakan diri dia daripada orang awam. Maksudnya rasa baik, rasa bagus, rasa lebih pandai, rasa lebih warak, rasa lebih baik. Tidak ingin disamakan dengan orang-orang awam. Misalnya orang yang biasa berjalan dengan cepat, bila ada orang melihatnya, dia segera mengubah cara berjalan supaya tidak dikatakan orang yang suka tergesa-gesa dan lalai, bukan orang yang tenang dan tertib. Ini pun atas ibarat berjalan, kadang laju tergesa-gesa buat, kalau buat apa tergopoh apa. Tapi bila di hadapan orang, dengan tenang dan tertib, maksudnya. Ini semua adalah lakonan, maksudnya topik, supaya apa? Supaya tidak dicemooh manusia, supaya disukai manusia. Tapi kita buat bukan kerana Allah. Motivasinya adalah manusia. Ada manusia, lain kita. Tak ada manusia, lain kita. Ini yang kita takut. Begitu juga orang yang suka bergurau, ada di kalangan kita. Bila dia melawak tu, kadang-kadang lupa diri, dan tertawa, lalu khawatir orang akan melihatnya dengan pandangan yang hina. Apa tak sangka pula dia gelap macam tu, kan? Sampai hilang macam hilang akal. Kalau orang utara dia kata, kalau kat kampung tentang saya kalau gelap kan, saya orang Kedah kan, orang selalu kata hang gelap kau kat Botswana sangat. Jika mencerai dari main. Maksudnya kan, kadang sampai lupa diri. Maka dia pun menarik nafas panjang sambil mengucapkan istighfar dan menunjukkan duka cita. Ada orang kan terlepas, cepat-cepat dia istighfar. Kadang-kadang ada yang berkata, sebut alangkah lain-lainnya manusia ini, sambil menunjukkan kata-kata itu kepada diri sendiri. Nampak baik, nampak dia rasa salah, sedar daripada kesilapannya. Padahal Allah Ta'ala mengetahui sekiranya dia berada seorang diri, tentu berat mengeluarkan kata-kata semacam itu. Ini semua tuan-tuan adalah lakonan saja, maksudnya supaya tidak dipandang hina oleh orang, supaya dipandang mulia oleh orang. Ini antara tujuan-tujuan riak. Sebenarnya semua yang diucapkan itu tiada lain melainkan jangan ada orang yang memandangnya dengan pandangan hina, tetapi diharapkan dengan ucapan itu agar orang menghormatinya. Yes, again, motivasinya adalah orang. Itu tadi, kalau ada orang tak semestinya riak. Dia bukan masalah ada orang, masalah motivasinya kita apa.
riak kau tak sebelum ni tak macam ni. Tak, itu berkat tempat. Tapi kalau memang daripada dunia, daripada Malaysia lagi dia nak pergi sana Mekah, memang dah riak dah. Maksudnya apa? Maksudnya riak macam mana tu? Bukan dia nak pergi sana supaya dipuji orang, supaya orang tak celah dia. Kan? Abang tu asyik pergi sebelah Europe ya. Mekah tak pergi lagi, umrah tak pergi lagi. Orang kata apa abang? Malu dah sikit kita tu orang Islam. Dia tu pergi daftar dengan Andalusia, pergi haji, pergi umrah, duit banyak. Balik buat hati, tak pergi dah lah, pergi lah. Nak bagi tahu tak terangkan haji dia, tak terangkan umrah dia. Nanti tengok rukun tak cukup. Sebab apa? Sebab daripada awal lagi dia buat bukan kerana Allah, tetapi riak semata-mata. Ini yang kita takut. Misal yang lain seperti berpuasa Isnin dan Khamis. Ada satu surah di belah bukit. Sekarang ni zaman media sosial, kalau ada puasa-puasa sunat yang pahala besar, dia masuk dalam media sosial, jom sama-sama kita berpuasa. Ada surah dia buat anjur buka puasa. Satu surah tu saya kebetulan ada kuliah saya di situ. Bila berbuka puasa, dia macam puasa bulan Ramadan. Ramai yang datang buka puasa jamaah puasa sunat kan. Katalah kita tu zikir dalam tu. Kalau orang lain puasa, esok buka puasa, aku zikir tak puasa. Macam mana ni? Nanti orang kata apa? Maka dia pun puasa. Dia dapat apa? Dapat dahaga dan selamat daripada celaan orang. Sebab niatnya bukan kerana Allah, tapi semata-mata untuk takut orang kata apa. Ini yang kita takut. Kadang-kadang bukan dengan orang, lawan tangga kita. Nanti bini kata apa, nanti anak-anak kata apa, nanti cucu-cucu kata apa. Tok Wan macam ni. Kita pun ya Allah, waktu anak cucu lain macam kita warok. Waktu anak cucu tak ada, lain macam pula. Misalnya yang lain seperti berpuasa Isnin dan Khamis, sedekah fakir miskin, sedekah pun lalu ikut melakukan perkara yang sama, takut dikata malas beribadat dan bukan kerana takwa, kerana Allah. Sebab jika seorang diri, semuanya itu tidak dilakukannya. Ini yang kita takut kan? Seorang lain bila ramal lain. Ustaz, macam mana Ustaz? Kalau macam tu saya kalau tak boleh Ustaz, kalau ada orang ni saya macam apa, rasa nak riak. Jujurnya dia tanya soalan kan, dia macam ni tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan nampak orang, memang kita akan rasa macam tu, tapi kita lawan lah. Sebab iblis akan gasak kita. Kamu nak riak tu, kamu belakang orang lain, kamu riak. Bila rasa macam tu, kita lawan tuan-tuan sekalian. Orang kata berjalan ke hadapan, jangan ke belakang. Maksud jalan ke hadapan macam mana? Bila tuan-tuan depan orang hebat, tuan-tuan kena di belakang juga hebat. Kalau tuan-tuan datang masjid surau, solat sunat, jaga solat sunat. Di rumah, jangan tinggal solat sunat. Raise kita punya standard. Di rumah juga kita buat solat sunat. Ustaz, saya di surau Ustaz, rajin baca Quran Ustaz. Ya, raise your standard at home. Di rumah juga kita kena rajin baca Quran. Kalau di depan orang macam ni, di belakang juga kita buat macam tu, lama-lama dia jadi tabiat. Bila dah jadi tabiat, kita tak peduli lah apa orang pandang, apa orang kata atasnya. Tapi peringkat awal yang dia diguna hujah ini untuk nak membantukan proses kita punya pengislahan diri kita. Dan kata saya nak bagi tahu sikit sebelum kita next, saya nak berhenti pasal bahaya riak, pasal bahaya riak ni. Tapi tuan-tuan kena jaga-jaga, iblis akan guna hujah ni, iblis akan guna alasan ni. Tuan-tuan sekalian, biasanya riak ni melibatkan kelebihan. Kalau kita buat benda wajib, itu bukan kelebihan. Benda wajib bukan kelebihan, mesti buat. Kalau tak buat teruk, kalau buat okey, tak buat tak okey. Dia bukan kelebihan. Kelebihan kita tambah value, iaitu additional value. Kita buat benda sunat. Benda sunat ni kelebihan.
dia sunat. Tuan-tuan sekalian, sunat apa? Sunat buat dapat pahala, tinggal tak berdosa, tak berdosa. Sebab tu ramai yang tinggal sunat ya Ustaz, tapi rugi. Tuan-tuan sekalian, memang tak berdosa tapi rugi. Solat sunat sebelum subuh, sunat ya Ustaz, tapi kalau tak buat rugi, sebab pahala dia lebih baik pada dunia dan isinya. Kita ada apa? Ada Ustaz satu banglo, ada 3 buah kereta Ustaz. La ilaha illallah, solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Tinggal tak dosa tapi rugi. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat sunat ni, tuan-tuan sekarang kalau tinggal tak dosa kan. Tapi kalau tuan-tuan buat sunat, tiba-tiba riak. Riak maksudnya curang. Curang maksudnya berdosa. Dan pada waktu itu, kalau motivasinya semata-mata riak, lebih baik tuan-tuan tak payah buat. Sebab apa? Kalau tinggal sunat tak dosa, tapi bila tuan-tuan buat sunat tapi dalam hati semata-mata riak, maka hukum dia berdosa. Sebab itu lari daripada dosa itu lebih utama. Tapi tuan-tuan kena jaga maksudnya. Sebab itu kita kena usaha jauhkan daripada buat sunat, tapi kena bersihkan hati kita daripada riak. Tapi kalau semata-mata kita tahu this is totally riak, better avoid. Sebab dia mengundang kemurkaan Allah. Sedangkan buat yang sunat itu sunat semata-mata. Kenapa kita nak cari kemurkaan Allah? Apa hukum Allah Ta'ala murka? Haram. Kenapa kita nak buat sunat? Nak yang sunat, pada waktu yang sama kita mengundang yang haram. Saya harap tuan-tuan boleh faham maksudnya. Hujah ini kata sekarang akan digunakan oleh iblis untuk halang kita. Tapi tuan-tuan kena faham yang mana riak yang hakiki, yang mana riak yang dibuat-buat oleh syaitan untuk menghalang kita menjadi lebih baik. Yang kita larang riak yang hakiki, bukan riak yang dibuat untuk syaitan, oleh syaitan untuk apa? Untuk yang saya sebut tadi, nak menghalang kita daripada berubah menjadi lebih baik. Saya harap kita boleh faham dan tuan-tuan sekalian, jadi ilmu masuk dalam diri kita. Ilmu masuk dalam diri kita, dia akan ubah setting kita. Tapi kalau tak berubah juga, tuan-tuan sekalian, tak ada perubahan, itu bukan ilmu, itu sekadar maklumat saja. Dia tak membawa apa-apa faedah. Sebab ilmu tidak ada gunanya melainkan untuk diamalkan. Saya rasa cukup sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Yang baik itu pastinya daripada Allah, yang taif daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw